Boleh. Teruskan, Cikgu. Okey, kita terus kepada pengisian borang cikgu sebab pada fasa 4 ini ada perubahan pada borang yang digunakan oleh pihak JPN. Sebelum ini ID yang digunakan untuk pairing data kita ke JPN hanya menggunakan email delima. Tapi baru-baru ini JPN telah tukar kepada nombor IC. Rasional mereka tukar kepada nombor IC ialah sebab bila mereka menggunakan ID delima, banyak kesilapan yang dilakukan oleh guru-guru kita menggunakan ID selain daripada ID guru. Kadang-kadang mereka hantar guna ID anak. Jadi bila ID tu yang diterima oleh JPN, dia tak dapat recognize. Jadi pelaporan tersebut mereka terus padam sebab mereka tak dapat kesan siapa punya laporan tersebut. Ini yang mereka tukar kepada IC. Apabila mereka tukar kepada IC, setiap nama kita semua ada data dekat JPN. Jadi bila IC itu yang mereka terima, mereka pairingkan data itu dan dia tahu di mana lokasi sekolah cikgu. Sebab itu rasionalnya bila cikgu salah isi IC ini, maka laporan cikgu tak diterima oleh JPN. Ini salah satu juga faktor bila kita tersalah isi IC. Dulu kita guna ID delima saja, yang ini dia guna IC pula. Tapi bila mereka guna IC ni, peratus data itu tepat dan dapat di pairing lebih tinggi berbanding dengan peratus mereka guna ID delima. Sebab ID delima mereka update dengan tempoh yang agak panjang, kadang-kadang tak diupdate langsung dalam kita punya dashboard delima tersebut. Jadi mereka pindah kepada IC. Okey, ini rasional bahagian IC ni. Okey, sambil saya tunjuk yang ini cikgu, saya pergi kepada borang jugalah untuk cikgu lihat bersama-sama dengan saya borang ini supaya lebih jelas untuk cikgu lihat sekali lah. Okey, sekarang ini nampak skrin saya yang menunjukkan borang. Dapat cikgu, nampak borang saya sekali ya? Nampak tuan. Okey, kita pergi kepada borang. Okey, sebelum saya sambung kepada borang ini, ada isu juga berkaitan dengan borang ni malam tadi. Nanti saya sambunglah berkaitan bila saya masuk kepada bahagian tu nanti. Okey, kita pergi kepada borang terus dulu. Okey, kalau kita lihat pada bahagian borang ini, yang lain ini semua sama. Yang nombor 2 ini adalah perkara baru pada fasa 4 ini, nombor IC. Jangan ada kesilapan IC bila cikgu isi. Bila cikgu silap IC, maka pelaporan cikgu tidak dapat dikenal pasti. Apabila cikgu tak dapat dikenal pasti, maka secara automatik pelaporan cikgu dianggap kosong. Ini teknikal juga. Hati-hati bila type IC, pastikan nombor IC itu betul tanpa ada sengkang. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh lebih, tapi pastikan semua nombor. Kalau saya lihat dalam pengisian untuk kehadiran bengkel, ramai yang kosong tu tekan jadi O. Bila dia jadi O cikgu, kosong tu tukar jadi O, automatik pelaporan cikgu tidak diterima. Maksudnya tidak ada ID tersebut tidak dapat di-pairing dengan data di JPN. Jadi itu pentingnya bahagian IC ni. Pastikan semua nombor 12 digit tersebut. Dan pastikan nombor itu adalah milik cikgu supaya data cikgu tepat. Kenapa JPN tak minta kita isi nama cikgu? Sebab ada juga yang tertanya, kenapa tak isi nama, kenapa tak isi IC dengan nama supaya lebih tepat? Sebab bila mereka pairing data tu cikgu, bila ada nama, kadang-kadang bila kita buka ruangan untuk menulis nama, kadang-kadang cikgu tulis, ada yang tulis betul, ada yang ada spacing, ada yang 2 kali spacing. Jadi bila di pairing data tersebut, maka dia tak jadi data yang asal yang untuk kita pairing tu, dia tak boleh match. Jadi bila kita guna IC saja, automatik data itu boleh match dengan mudah. Okey. Itu berkaitan dengan IC. Yang kedua, yang ini tak ada kaitan sangat. Yang ini sedia maklum. Okey, pendekatan PDPR yang digunakan. Yang sini juga cikgu. Ini penting kenapa? Bila cikgu pilih dalam talian, maksudnya semua data-data berkaitan dalam talian saja yang akan cikgu isi. Bila cikgu isi data bercanggah nanti, bila cikgu isi dalam talian nanti, tiba-tiba cikgu letak murid luar talian ada 2 orang. Automatik laporan cikgu JPN padam juga. Ini yang kebanyakan isu teknikal yang menyebabkan mereka padam cikgu. Okey, bila kita lihat ini ada 3. 1 dalam talian. Lagi luar talian. Yang ketiga gabungan dalam dan luar talian. Yang 2 ini kita sedia maklum, dua-dua ni kita faham. Gabungan ini maksudnya hari itu cikgu buat Google Meet ada 10 orang. Dalam kelas ada 15 orang. Selebihnya 3 orang cikgu buat secara luar talian. Dan 3 orang tidak hadir. Jadi total itu nanti mestilah sama pada jumlah kelas yang cikgu ajar. Okey, nanti saya terang satu persatu cikgu. Okey. Kita pergi seterusnya. Tempoh tak jadi isu, semua orang boleh klik yang bahagian ni. Okey, bilangan murid yang mengikut PDPR dalam talian jika berkenaan. Dalam talian cikgu. Bila cikgu pilih dalam talian,
Bila cikgu pilih dalam talian, cikgu tak boleh isi yang jumlah murid di luar talian. Cikgu kena isi dalam talian sahaja. Sebab cikgu dah pilih dalam talian sahaja. Jadi luar talian tu jangan isi langsung. Jangan ada data bahagian di luar talian. Okey, bilangan murid di luar talian jika berkenaan. Yang ini cikgu. Bila cikgu pilih dalam talian, secara automatik yang ini tidak berkenaan. Isi kosong jika tidak berkenaan. Bila cikgu isi juga data dekat sini isi juga, itu yang menyebabkan DPN dia jumpa data seperti ini, dia tak boleh nak filter satu-satu cikgu. Mereka terus padam pelaporan tersebut. Ini yang menyebabkan pelaporan yang cikgu buat, andai kata cikgu kita salah isi, secara automatik mereka padam. Okey, bilangan murid di luar talian. Kalau di luar talian, maksudnya bila cikgu pilih dalam talian tadi, secara automatik ini cikgu kena isi kosong. Jangan ada nombor dekat sini. Okey, bilangan murid yang mengikut offside. Yang ini mereka dah lock dah, dah letak kosong. Maksudnya tidak ada ruangan yang boleh dipilih di sini. Okey, bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR. Maksudnya contoh dalam kelas cikgu ada 10 orang. 10 orang tadi ada 5 orang online, 3 orang offline dan 7 orang 3 orang 5 3 2 orang tidak mengikuti PDPR. Yang ini jangan salah lah cikgu. Biar data itu betul-betul tally supaya jumlah itu sama dengan jumlah murid dalam kelas nanti. Okey. PDPR secara dalam talian menggunakan platform selain Delima jika berkenaan. Jawab ya dan tidak sekiranya menggunakan pendekatan dalam talian ataupun gabungan dalam talian. Jika tidak berkenaan sekiranya menggunakan pendekatan luar talian. Okey, tadi cikgu dah pilih dalam talian. Tiba-tiba bahagian ini cikgu letak tidak berkenaan. Automatik. Laporan cikgu dipadam juga. Jadi cikgu tak boleh pilih selain ya ataupun tidak bila cikgu ambil dalam talian. Pastikan kalau cikgu pilih dalam talian, cikgu kena pilih antara dua ini sahaja. Jangan pilih yang bawah ini. Kalau cikgu pilih luar talian, maksudnya cikgu akan guna dua ini. Ini yang ditaklimat dengan kita lah cikgu. Okey, seterusnya. Setakat ini ada soalan ke cikgu? Ke saya terlalu laju? Minta cikgu Zainal ulang yang terakhir ini. Dalam talian PDP. Ya. Okey. PDP secara dalam talian menggunakan platform selain Delima. Maksud dia, kalau cikgu isi secara offline, yang sini cikgu mesti tik tidak berkenaan. Tidak berkenaan. Cikgu kena tik tidak berkenaan yang ini. Sorry. Okey. Kalau kita gunakan gabungan, cikgu? Kalau gabungan, cikgu mesti pilih ya dengan tidak ni. Cikgu kena pilih ya dengan tidak. Baru cikgu akan dikira data tersebut. Okey. Ya atau tidak ni. Okey, seterusnya kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian jika berkenaan. Yang ini cikgu sama sekali tidak boleh letak tidak berkenaan. Terutamanya bila cikgu isi secara dalam talian. Yang ini cikgu kena pilih. Kalau cikgu letak tidak berkenaan, secara automatik pelaporan cikgu akan jadi mereka tak terima lah cikgu. Tak valid mereka bagi tahu. Sekurang-kurangnya kalau kita lihat di sini, kita boleh pilih yang paling hampir. Kalau kita lihat di daerah kita Sarike, kita dah banyak menggunakan modul. Ramai cikgu dah start mula guna modul, cikgu pilih pun modul. Kalau kita guna dalam talian jika berkenaan, yang ini dalam kalian. Jangan letak tidak berkenaan ni. Tidak berkenaan ini yang mereka selalu argue dengan kita. Tidak berkenaan maksudnya tidak, cikgu tak buat apa-apalah. Semua tak ada dekat atas. Jadi cikgu kena pilih yang paling hampir lah. Andai kata tak ada langsung dekat sini. Tapi cikgu pilihlah yang paling hampir melayakkan cikgu ada satu daripada kategori ni yang cikgu pilih. Bila letak saja tidak berkenaan, automatiklah cikgu laporan yang cikgu hantar itu mereka tak boleh terima. Okey. Seterusnya, kaedah PDPR secara luar talian. Yang ini tadi adalah dalam talian. Tapi dalam talian, cikgu pilih, kalau andai kata cikgu pilih tadi dalam talian dekat atas tadi, cikgu mesti pilih yang atas ini. Mesti salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini saja cikgu pilih bila cikgu pilih dalam talian. Tetapi tadi cikgu pilih luar talian. Andai kata cikgu hantar tadi dalam luar talian. Yang ini cikgu kena pilih tidak berkenaan. Sebab yang ini dia tanya secara dalam talian. Bila cikgu pilih dalam talian, tetapi yang ini cikgu letak tidak berkenaan, data cikgu pun ataupun pelaporan cikgu pun mereka reject juga. Okey, jelas. Seterusnya,
Bila pergi kepada kaedah PDPA yang digunakan secara luar talian. Ini baru pergi kepada luar talian. Bila luar talian, maksudnya cikgu tidak boleh letak tidak berkenaan. Mesti ada salah satu dalam ini yang cikgu pilih mengatakan cikgu mengajar secara luar talian. Kalau cikgu dah pilih luar talian yang pertama tadi, tiba-tiba yang bawah ini tidak berkenaan. Maka secara automatik pelaporan cikgu pun mereka padam. Dan ya. Dah sensitif. Sekejap. Okey. Seterusnya luar talian, dalam talian, okey, berkaitan dengan kaedah ni cikgu. Yang ini amat penting cikgu. Bila cikgu salah yang sini, itu yang menyebabkan pelaporan yang cikgu hantar banyak, tapi satu pun mereka tak terima langsung. Disebabkan kesilapan, kita memilih kategori kaedah pembelajaran ini. Jadi saya harap lepas saya terang ini, cikgu tak tersilap tekan. Biasanya bila kita isi berebut-rebut, kadang-kadang kita dah baca betul. Kita otak dah set betul, tapi tertekan salah. Jadi ini yang menyebabkan data kita mereka reject. Okey, seterusnya, kaedah offside ini mereka dah tutup. Maksudnya cikgu kena tekan tidak berkenaan ini. Maksudnya automatik lah dekat sini. Okey, seterusnya, adakah anda melaksanakan pentaksiran BPD? Okey, yang ini ya, tidak. Itu bergantung dengan cikgu, tak jadi isu soalan itu sebenarnya. Okey, kaedah pentaksiran dalam kelas dijalankan semasa PDPR. Okey, yang ini tak jadi isu sangat, tidak menyebabkan data tersebut. Saya rasa ini pun jadi isu sebab tidak berkenaan dijalankan semasa PDPR. Okey, bila cikgu letak ya di sini, tapi bawah ni tidak, dia jadi agu juga cikgu. Atas letak ya, tapi kaedah tak ada. Jadi tidak berkenaan. Secara automatik mereka terus potong juga pelaporan cikgu. Okey. Seterusnya, adakah ya rekod yang ini adakah pentaksiran direkod setelah selesai? Itu saja cikgu. 17 saja. Jadi berkaitan dengan yang ini tadi, penting cikgu rujuk ya berkaitan yang tidak berkenaan dengan kaedah. Bila cikgu pilih kelas bergabung tadi, cikgu kena pilih kaedah yang mereka bagi ni. Contohnya di luar talian ini, tapi bila cikgu pilih kelas bergabung, yang dalam mana kelas bergabung tadi? Yang tidak berkenaan bergabung. Saya cari tadi kelas bergabung. Gabungan ini, dua-dua kaedah itu cikgu boleh pilih. Jangan letak tidak berkenaan lah cikgu. Itu yang mereka pesan hari itu, jangan ada yang tidak berkenaan itu menyebabkan data kita mereka padam. Okey, ini berkaitan dengan borang. Okey, nanti cikgu boleh tanya lagi.